Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Affin Islamic Bank Berhad hari ini menyerahkan sumbangan zakat perniagaan dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM250,000 kepada tabung Baitumas Sarawak TBS dan Lembaga Kebajikan Anak-Anak Yatim Negeri Sarawak Peryatim. Majlis sumbangan zakat itu telah disaksikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Datuk Abang Openg di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Jumaat. Zakat pertama telah diserahkan oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Affin Bank Berhad Datuk Wan Razli Abdullah Wan Ali kepada tabung Baitumas Sarawak TBS sebanyak RM150,000. Manakala zakat sebanyak RM100,000 telah diserahkan kepada penaung peryatim Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang. Hadir sama yang di-Petua Majlis Islam Sarawak Datuk Mistu Taha, Pengerusi Affin Islamic Bank Berhad Musa Abdul Malik, Pengurus Besar TBS Datuk Abang Muhammad Sibli Abang Muhammad Naili dan Ketua Komuniti Kumpulan Affin Bank Berhad Joanna Abdullah. Laporan seterusnya, Global Muslim Business Forum GMBF 2023 akan diadakan di Borneo Convention Centre Kuching pada 28 hingga 30 November ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, GMBF 2023 bertujuan menjadi hub ilmu pengetahuan bagi kerajaan, syarikat dan masyarakat awam untuk mencari peluang terbaik dalam pelbagai domen seperti kewangan Islam, teknologi hijau dan pertanian. Through the Global Muslim Business Forum, the governments, corporation, international organization, investors and civil society can convince to discuss, deliberate and debate these key issues. It is an avenue for this action to be taken, to be discussed, and also to get all people who are involved in all sectors to be connected, to expand their networking. The forum will provide insight as well as highlight latest trend in various sectors. The forum is also the ideal platform to connect between the Muslim world and the non-Muslim community. Katanya semasa sidang media GMBF 2023 di Kompleks Dun Sarawak pada Jumaat. Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan itu menambah, forum ini akan menampilkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Datuk Abang Openg serta Naib Presiden Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Maurif Amin pada malam gala perasmian GMBF 2023 pada 28 November ini. Hadir sama Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi, Presiden KSI Strategic Institute for Asia Pacific Tan Sri Michael Yeo dan Div-Div Kehormat yang lain. Sementara itu, Tan Sri Michael Yeo berkata GMBF 2023 merupakan platform terbaik kepada Sarawak untuk mempamerkan pencapaian dan kejayaan negeri ini khususnya dalam bidang tenaga hijau dan teknologi digital. Ujarnya, Sarawak telah mencatatkan kecemerlangan serta kemajuan dalam tenaga hijau dan teknologi digital dan percaya negeri ini akan muncul sebagai yang terkemuka di Malaysia dalam membangunkan dan mempromosikan dua bidang tersebut. So this forum provides the opportunity for investors and entrepreneurs from overseas, from Europe, from Middle East, from the USA, from China and other parts of Asia to come to Sarawak to learn about the opportunities in Sarawak and to look at possible areas where they can joint venture with Sarawak businessmen to enter the Sarawak market. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS selepas sidang media. Dalam pada itu, Tan Sri Michael menambah, forum ini mewujudkan peluang untuk terlibat dengan pasaran dunia pengguna Islam yang semakin berkembang. Keperkembangan di Serian, Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, telah mengetuai satu lawatan kerja ke kilang kelapa sawit Serian Serpong pada Khamis.
Beliau telah diiringi oleh Timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Martin Ben, dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus. Dalam lawatan itu, beliau bersama rombongan mendengar taklimat disampaikan oleh Pengurus Sepom, Clement Joseph, mengenai aliran kerja penghasilan tikar gentian dan kegunaannya. Selepas itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy yang juga pengurusi Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak, SALCRA, dan rombongan melakukan lawatan kerja ke Mayang Breeding dan Fattening Farm MFBF. Difahamkan oleh pihak SALCRA, MFBF telah berjaya mengeluarkan sebanyak 861 ekor daripada 3,278 ekor lembu di Sarawak dan mewujudkan 62 peluang pekerjaan dan 10 petani komuniti serta menyasarkan tahap sara diri 25%. Beralih dengan perkembangan persidangan DUN Sarawak ke-19. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Sarawak sentiasa komited menjalinkan kerjasama dengan pejabat daerah di seluruh Sarawak bagi memudahkan pertanyaan status dan kemaskinan individu tanpa kewarganegaraan yang memohon dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan di Sarawak di SITS. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kerjasama ini bertujuan untuk memudahkan proses permohonan dan capaian maklumat berhubung status permohonan di SITS bagi individu yang memerlukannya. Beliau berkata, ibu bapa atau penjaga boleh menyemak status permohonan di SITS melalui pejabat daerah di tempat mereka mengemukakan permohonan atau secara terus dengan setiausaha di SITS di kementeriannya. Hence, there is no requirements to establish an office in Bintulu to administer the application of D6. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming pada Jumaat. Menjelaskan selanjut, Datuk Seri Fatimah memberitahu kementeriannya telah menerima sebanyak 38 permohonan D6 dari Bintulu sejak 1 November 2022. Sementara itu, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Mingti berkata, perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di negeri ini perlu terus kekal dipelihara. Katanya masyarakat berbilang kaum di Sarawak juga harus menghormati sambutan perayaan yang diraikan oleh mereka yang menganuti pelbagai agama dan kebudayaan. Especially in Sarawak, a multicultural, multiracial society, we always honor, we always respect, and we always even celebrate together with other religions during their religious festival, even in other cultural festival. Beliau berkata demikian semasa sidang media di Kompleks DUN Sarawak pada Jumaat. Datuk Michael menambah, masyarakat Sarawak menerima semua kaum dan agama sebagai sebahagian daripada identiti pelbagai budaya di negeri ini. Sementara itu, Adun Telian Royston Valentine berkata, spesifikasi Rumah Projek Perumahan Rakyat Miskin Tegar PPRT di konstitusinya perlu ditingkatkan sesuai dengan kawasan penempatan. Jelasnya, spesifikasi rumah PPRT yang dibina setakat ini masih pada tahap yang kurang memuaskan. Adalah penting untuk mengubah spesifikasi rumah berkenaan dari segi meningkatkan kos pembinaan dan upgrade jenis bahan binaan yang digunakan sesuai dengan kawasan penempatan yang mungkin berada di pedalaman dan ada sebahagiannya penempatan ini berada di pesisiran pantai. Beliau berkata demikian semasa membahaskan rang undang-undang pembekalan 2024-2023 pada Jumaat. Sehubungan itu, beliau mencadangkan agar rumah PPRT pada masa hadapan dibina dengan konsep dan kaedah yang lebih moden supaya ianya dapat bertahan dalam tempoh yang lebih lama dan selamat untuk didiami. Mengulas isu yang sama, beliau turut mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk mencari penyelesaian kepada masalah pemilik rumah PPRT yang sudah meninggal dunia. Royston turut memohon kepada pihak kerajaan untuk membina lebih banyak rumah mampu milik di kawasan talian untuk membantu golongan kurang berkemampuan memiliki rumah sendiri. Di Padawan pula, Persatuan Usahawan Bidayuh Penrisen PUBP bakal melancarkan majalah pelancongan Borneo Heights Destination pada 6 Disember ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, penerbitan majalah tersebut bertujuan memperkenalkan produk eko-pelancongan serta keunikan adat budaya yang ada di kawasan Padawan. Katanya kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambong terkenal dengan keindahan alam semula jadi serta kebudayaan yang unik di kalangan masyarakat di Padawan. Beliau berkata demikian pada mesyuarat penyelarasan pelancaran majalah Borneo Heights Destination di sini pada Khamis.
Arun Mambong itu juga menambah pelancaran majalah itu juga dijangka disempurnakan oleh beliau sendiri di sebuah hotel terkemuka di Kuching. Menurutnya, majalah itu akan diagihkan kepada agensi pelancongan serta agensi kerajaan yang berkaitan bagi mempromosi dan memperkenalkan produk pelancongan yang ada di Padawan terutamanya di Dun Mambong. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS, masuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. #Saluran Informasi Rakyat, salam KAS. VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Kereta Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.